Kamu sekali-kali tidak akan sesat selagi kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya, yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai penjamin untuk keselamatan akidah umatnya, ialah apabila mereka berpegang teguh dengan kedua-dua ini. Tidak pernah disebut oleh Rasulullah SAW perkara yang lain. Tidak pernah Rasulullah SAW menyertakan bersama Al-Quran itu sesuatu yang lain selain daripada sunnah baginda sendiri. Misalnya dikatakan Al-Quran dan tasawuf, Al-Quran dan sejarah, Al-Quran dan zirah, Al-Quran dan apa lagi, tak pernah ada. Yang disebutkan ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Daripada Al-Quran dan As-Sunnah itulah keluar bermacam-macam ilmu yang kita kenali sebagai fiqh, sebagai ilmu akidah, sebagai ilmu akhlak dan lain-lain. Begitu juga dengan tasawuf, pada dasarnya kedua-duanya diambil daripada Quran dan Sunnah itu juga. Khususnya tasawuf akhlak yang dikenali sebagai tasawuf akhlak. Akhlak sifat yang mulia, sabar, bertawakal kepada Allah, kasih kepada Allah dan Rasulnya, hidup zuhud, dan macam-macam lagi sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia. Itu semuanya ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis. Kalau sekadar itu memang tidak jadi masalah, bahkan ia adalah sebahagian daripada Islam, walaupun namanya tidak pernah disebut oleh Rasulullah SAW. Tak pernah disebut tasawuf sebagai sebahagian daripada Islam. Walaupun tak sebut begitu, tak jadi masalah lagi kalau kandungannya itu daripada Rasulullah SAW. Dan memang begitulah pada dasarnya, pada asalnya ilmu ini diambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma lama kelamaan dia sudah jadi lari daripada landasan yang sebenar. Itu yang perlu kita bincangkan. Takut-takut kita terjerumus ke dalam gaung, ke dalam terpesong tadi. Kalau kita berada pada landasan yang benar, itu tak jadi masalah. Itulah dalam istilah Al-Quran disebut tazkiyatun nafs. Dalam hadis disebut ihsan. Bila ditanya tentang iman, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Ihsan itulah cabang yang membawa kepada tasawuf. Tazkiyatun nafs wa yuzakkihim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Yang tersebut di dalam ayat itu, ini salah satu tujuan dan peranan diutuskan seorang rasul, yaitu selain daripada nak mengajar Al-Quran, mengajarkan Al-Hikmah, Sunnah, baginda juga ditugaskan untuk mentazkiyahkan, menyucikan jiwa pengikut-pengikutnya. Usaha untuk menyucikan jiwa, membersihkan diri daripada sifat-sifat yang keji dan menghiaskan diri dengan sifat-sifat yang mulia, itulah yang dikenali sebagai tasawuf. Kalau sekadar itu tidak ada percanggahannya, tetapi yang kita nak lihat ialah percanggahannya. Sebab kalau kita semata-mata nak lihat dari segi persamaan, banyak persamaan. Dengan Yahudi pun ada persamaan kita, dengan Syiah pun ada persamaan kita, dengan Kristian pun ada persamaan antara ajaran-ajaran dia tu. Jangan tengok dari sudut itu, tengok dari sudut percanggahannya, terutamanya yang membabitkan soal akidah. Soal akidah